Assalamualaikum, selamat datang Cik. Hello. Ya. Saya tak teka dia punya saya tunggu ingat kod kod saya, kena kod dulu. Kita mula. Okey. Okey, Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pertama sekali saya malu-alukan kehadiran tetamu jemputan kita pada malam ini, iaitu Encik Radin Mas Uji. Selamat datang Encik. Ya. Apa khabar? Terima kasih. Okey, buat pengetahuan rakan-rakan sekalian, Encik Radin Mas Uji merupakan seorang aktivis lagu rakyat Kelantan yang sedang bergerak aktif dalam seni dikir barat di Kelantan. Okey, dan beliau tidak asing lagi dalam kalangan pendengar ataupun peminat seni dikir barat, khususnya rakyat Kelantan. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada Encik atas kesudian meluangkan masa bersama-sama kami pada malam ini bagi melaksanakan sesi dialog lestari lagu rakyat. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi dialog kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan sesi dialog kita pada malam ini dengan mengajukan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, umum mengetahui bahawa Encik merupakan seorang aktivis dalam menyemarakkan lagu rakyat, khususnya dikir barat di Kelantan. Jadi, apakah faktor pendorong Encik untuk memulakan langkah dan terus kekal dalam perjalanan seni dikir barat? Okey, itu soalan Encik. Okey, yang pertamanya minat tu yang penting. Yang pertama minat saya dalam orang kata dalam dunia dikir barat ni. Minat yang mendalam untuk minat serta bakat yang saya ada. Minat serta bakat yang saya ada untuk saya bawa ke tengah lagu-lagu irama dikir barat. Okey. Okey, boleh dengar ke? Boleh. Boleh dengar Cik. Boleh Cik. Baiklah. Terima kasih Encik untuk jawapan pada soalan yang pertama tadi. Seterusnya saya nak tanya Cik, apa nilai dalam seni kata ataupun seni di sebalik dikir barat ni yang mungkin orang lain tak tahu tapi Cik ingin sampaikan melalui temu ramah ini Cik? Okay, bagi saya dalam baik-baik lirik lagu dikir barat ni sebenarnya dia ada setiap penyanyi tu ataupun setiap pencipta lagu tu dia ada maksud dia tersendiri untuk disampaikan kepada pendengar. Jadi kebanyakannya lagu-lagu dikir barat ni kalau zaman dulu-dulu dalam 23 tahun 20 hingga ke 30 tahun lepas, kebanyakan lagu-lagu dikir barat ni baik-baik liriknya berbentuk cinta, berbentuk nasihat dan juga berbentuk motivasi. Jadi itulah bagi saya sendiri, saya pernah diajar oleh guru saya, kita berdikir ni sama macam dia panggil kita berdakwah. Cara kita untuk menyampaikan, orang kata menyampaikan sesuatu dalam lagu tu. Maknanya lirik tu memainkan peranan penting lah bagi saya. Okey, baik Cik, terima kasih. Okey, Farisha. Cik, baiklah. Macam yang kita tahu, Encik terlibat dengan aktif dalam bidang dikir barat ni Encik.
Jadi apa antara apa karya seni yang karya Dikir Barat Encik yang paling menjadi adikarya Encik sepanjang karya sepanjang Encik terlibat dalam Dikir Barat ni? Okey, sebelum ni sebelum timbul orang kata Facebook, YouTube, kita dulu-dulu kita ada macam tali kaset, VCD lah. Dulu sebelum timbulnya YouTube dan juga Facebook ni. Okey, kalau dulu-dulu saya banyak terlibat dalam orang kata VCD, jualan VCD lagu-lagu di Barat. Kalau dulu-dulu kebanyakan producer ataupun penerbit lagu dia banyak ambil lagu-lagu tahu tak lagu sado? Apa itu lagu sado? Lagu sadoran. Lagu sadoran ni maksudnya lagu melodi yang diambil daripada melodi Hindustan ke dandut ke. Lepas tu kita tukar dia punya lirik dalam bahasa Kelantan. Untuk orang kata nak bagi feel Kelantan tu ada. Jadi kalau dulu-dulu kita macam saya sendiri, saya tak ada lagu yang orang kata yang betul-betul karya saya sendiri. Tapi yang betul-betul karya saya sendiri tahun 2017 saya ada cipta satu lagu yang bertajuk Nok Segar Angin. Tajuk dia Segar Angin. Jadi dalam baik-baik lirik lagu tu bagi saya lagu dan juga lirik untuk lagu ni saya rasa amat-amat berkesan kepada peminat-peminat Dikir Barat. Sebabnya lagu dalam baik lirik lagu tu, lagu Segar Angin tu, saya menceritakan jiwa seorang pendekir. Jiwa seorang pendekir apabila tak boleh nak dengar paluan gong, paluan gendang, maknanya angin tak ada. Jiwa tu tak ada. Jadi apabila kita mendengar paluan gong ataupun paluan gendang, secara automatik angin kita datang. Jadi dalam lagu tu ada dalam saya ada channel YouTube. Kalau nak dengar lagu tu, tapi lagu tu dalam muzik, dalam muzik saya tak lagi dalam versi Dikir Barat ataupun versi Rebana. Kalau versi Rebana banyak channel-channel yang dah rekod saya punya lagu tu untuk channel dia orang. Okey, panjang saya berkarya dalam orang kata dalam Dikir Barat ni, lagu tu lah yang paling terkesan pada diri saya sendiri. Sebab lagu tu melodi saya tak ambil mana-mana, saya tak ciplak mana-mana melodi ataupun saya tak tiru mana-mana lagu. Saya buat sendiri lagu tu, melodi tu, dan liriknya dibuat oleh sahabat saya, saudara Sufian Hanumanikan, seorang pencipta lirik lagu Dikir Barat yang tersohor juga dalam negeri Kelantan ni. Beliau adalah pencipta lirik lagu-lagu Dikir kepada arwah Megak Nordin, saudara Mak Glamour dari Bulu Perindu. Jadi Sufian Hanumanikan ni adalah seorang pencipta lirik yang boleh dikatakan tersohor juga lah di negeri Kelantan ni. Okey. Okey, maksudnya Dikir Barat yang Encik popularkan ni maksudnya ditulis sendiri atau dicipta oleh saudara siapa tadi, Sofian? Liriknya dicipta oleh Sofian dan lagunya saya sendiri. Sekarang ni sudah pun melebihi 100,000 view di YouTube, di channel saya sendiri lah. Kalau di channel lain tu memang banyak lagi.
Okey Cik, saya sangat kagum lah dengan pencapaian Cik tu. Seperti yang Cik cakap tadi, yang paling memberi kesan mendalam pada Cik lagu Segak Angin. Yep. Lepas tu saya ada tengok juga dekat YouTube channel Cik, PKP sambung lagi. Tu untuk 2020 lah. Jadi Ya, ya. untuk kita kan dah masuk tahun baru ni, apa perkembangan Cik dalam DK Barat? Mungkin ada lagi karya yang akan terbit DK Barat yang terbaru lah Cik. Okey, sebenarnya saya ada studio. Saya ada studio sendiri. Saya ada studio saya sendiri untuk saya buat untuk saya berkarya. Deh. Sekejap saya nak tunjuk saya punya studio. Okey. Ni Okey, boleh. ni okey, ni saya punya studio saya. Dan saya sekarang ni masih lagi berkarya. Banyak lagi lagu-lagu yang saya buat sendiri dan saya bagi kepada bakat-bakat baru. Saya cuba lagu yang saya buat, tapi saya nak bagi kepada bakat-bakat baru. Saya nak cungkil bakat-bakat baru dalam DK Barat ni untuk dinyanyikan oleh mereka. Sekarang ni macam lagu PKP sambung lagi tu sebenarnya spontan je. Tubik je PKP sambung, saya pun cipta lirik, buat lirik sendiri, saya rekod vokal, masuk paluan, saya share dalam YouTube dan juga Facebook. Okey Cik, terima kasih untuk perkongsian. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan Okey. seterusnya. Saya nak tanya Cik, apakah pandangan Cik dalam perkembangan dunia seni terutamanya lagu rakyat setakat hari inilah yang Cik nampak dalam seni DK Barat ni? Okey. Pada seni DK Barat ni sebenarnya tak akan pupus. Cuma sekarang ni kita dah orang kata dah berbeza zaman. Okey. Kita dah berbeza zaman, kita dah arus perdana sekarang ni banyak macam budak-budak baru sekarang ni pun dia banyak penting kepada muzik. Dia tidak penting kepada paluan asli di Barat sekarang ni. Okey, peminat-peminat memang ramai lagi yang orang kata yang tunggu-tunggu lagu-lagu di Barat, lagu-lagu baru. Tapi sekarang ni disebabkan PKP, kita penggiat-penggiat seni sekarang ni tak boleh nak orang kata tak boleh nak berkarya, tak boleh nak buat persembahan di pentas ataupun di padang-padang. Kebanyakan di Barat dia buat persembahan di padang-padang je. Pentas tu biasa-biasa saja di hotel-hotel pergara-gara gitu. Jadi perkembangan tu sejaknya adanya PKP ni kita punya orang kata perkembangan dalam persembahan tu agak menurun sedikit. Kalau sebelum ni boleh katakan setiap malam kecuali malam Jumaat kita ada setiap malam tu kita ada je persembahan di Barat. Tapi semenjak PKP ni memang menurun 100%. Kebanyakan penyanyi-penyanyi pun tak boleh nak buat kau satu, tak boleh nak cipta lagu. Ada yang boleh cipta lagu, ada yang boleh dan juga macam saya sendiri tak apalah sebab saya ada studio saya sendiri, saya boleh buat sendiri. Macam kebanyakan penyanyi-penyanyi lain tu mereka hanya bergantung kepada studio, jadi nak mari studio pun tak boleh. Jadi maka rancangan untuk nak buat tubik album tu ataupun nak buat tubik single-single lagu-lagu di Barat baru tu agak terbantu sikit. Berbanding dengan saya ni, saya tak apa. Saya boleh buat sendiri. Anytime saya boleh buat sendiri. Ada idea saya untuk buat lagu baru, saya masuk studio, saya cipta lirik, cipta melodi, saya pun rekod. Okay?
Okey. Okey. Baik Encik. Seterusnya saya nak tanya apakah ataupun siapakah inspirasi Encik ya atau menjadi titik tolak Encik untuk menyemarakkan fikir barat ni? Permulaan Encik mulakan dalam seni fikir barat ni. Okey, sebenarnya saya serius dalam DK Barat ni tahun 1996. 1996, guru saya ialah arwah Megat Nordeng. Saya berguru dengan arwah Megat Nordeng sejak tahun 1996. Saya berdikir masa sekolah lagi, tapi masa tu tak serius sangat. Tahun 96 saya berguru dengan arwah Megat Nordeng. Sejak daripada situlah saya yang kata arwah Megat Nordeng ni sebagai guru dan juga idola saya dalam DK Barat. Siapa tak kenal Megat Nordeng? Semua orang kenal Megat Nordeng. Okay. Jadi beliau merupakan orang kata sumber inspirasi saya sebab saya tengok dia ni dia punya lagu, dia punya pembawaan dalam persembahan, saya boleh ambil dia sebagai inspirasi saya dalam DK Barat. Okay. Okey Cik. Okey, seperti yang Cik cakap tadi, Cik terlibat dengan dunia DK Barat ni sejak tahun 1996, jadi lebih kurang tahun ni masuk tahun ke-25 lah Cik kan. Jadi saya nak tanyalah sepanjang 25 tahun penglibatan Cik, apakah cabaran-cabaran yang Cik hadapi sama ada sejak era dahulu sehinggalah sekarang ni yang era teknologi maklumat ni? Okey, cabaran dalam DK Barat, setiap pemain DK Barat tu sendiri dia ada cabaran dia. Dari segi penyanyi dia ada cabaran dia, dari segi tuk joro dia ada cabaran dia, dari segi tukang karut dia ada cabaran dia. Okey, sebab saya dulu sebagai tuk joro. Tukang juara. Saya ni tukang juara. Jadi sekarang ni saya bertukar arah ataupun saya tukar angin sikit, saya pergi kepada penyanyi. Sebab tukang juara ni dia kena ada awak-awak. Jadi cabaran sebenarnya dalam DK Barat ni, tak kira dulu sampai ke ni, cabaran dia kalau tukang juara tu dia kena jaga awak-awak dia. Dia kena jaga pendikir dia tu yang seramai 20 ataupun 15 orang bersama dengan tukang karut. Kalau penyanyi dia punya cabaran dia penyanyi dia bergerak solo. Dia tidak bergerak dengan kumpulan. Kalau tukang juara dia bergerak dengan kumpulan. Okey, cabaran tukang nyanyi pula dia kena sentiasa explore diri dia untuk orang kata nak bagi orang kenal lagi untuk dia dapatkan banyak show, untuk dia dapatkan banyak persembahan. Kalau okey, kita tengok perbezaan dia. Dulu dengan sekarang. Kalau dulu satu daerah hanya ada seorang je penyanyi di DK Barat. Kalau dulu. Okey, kalau kita nak contohnya kita nak dengar kita duduk sekarang ni kita duduk di Gua Musang contoh. Kita nak dengar Megat Nordeng. Megat Nordeng dia duduk di Kota Baru. Okey. Kita terpaksa kena panggil Megat Nordeng yang duduk di Kota Baru untuk bawa ke Gua Musang sebab kita nak dengar lagu dia. Tapi sekarang ni semua orang boleh nyanyi lagu Megat Nordeng. Di mana-mana saja orang boleh nyanyi lagu Megat Nordeng, jadi tak perlu panggil Megat Nordeng, panggil just siapa yang boleh nyanyi lagu Megat Nordeng, itu sahaja. Itu dikatakan cabaran zaman sekarang ni, cabarannya ialah penyanyi asal tu tak boleh nak pergi jauh kalau dalam DK Barat sekarang ni. Sebabnya di Gua Musang macam lagu saya, macam lagu Segangi tadi kan, lagu Segangi tu, orang nak dengar lagu tu
penyanyi dekat Gua Sampung boleh nyanyi lagu tu. Jadi dia orang tak payah panggil saya dah. Dia panggil yang penyanyi yang boleh nyanyi lagu Segari dekat Gua Sampung. Itu perbezaan cabaran dulu dan juga sekarang. Okey. Lagi? Okey cik. Saya nak bertanya, kan cik kata dah 25 tahun berkecimpung dalam dunia dikir barat kan? Jadi saya nak tanya dah berapa banyak lagu yang telah dihasilkan dan macam mana encik mendapat ilham untuk ciptakan sesebuah lagu tu? Okey, sepanjang perlibatan dalam dikir barat ni, kalau nak kira banyak sangat lah. Album pun rasa saya pun tak ingat dah berapa album. Saya tak ingat dah. Dia juga sebelum ni saya ada kita ada penulis lirik. Jadi kita hanya ambil lirik dan melodi tu kita buat sendiri. Kalau ada yang melodi Sadora tu kita just tukar dia punya lirik je lah. Kalau kita kena buat sendiri melodi tu, kita buat sendiri. Jadi sekarang ni kebanyakan penyanyi sekarang ni dia orang cuba cipta melodi sendiri. Kebanyakannya yang bakat-bakat baru sekarang, dia orang cuba cipta melodi sendiri untuk saya kata tidak nak samakan dengan pendekir-pendekir dahulu. Macam pendekir-pendekir dahulu kebanyakannya kalau di Barat ni sejak daripada dulu kita sudah terkenal dengan kita ambil lagu saduran. Contohnya daripada Indonesia, daripada Hindustan, semua just kita tukar lirik. Tapi sekarang ni saya dan juga penggiat-penggiat seni yang ada sekarang ni macam saya, macam Poyi Gasi, macam Meritimah. Dia orang ni sekarang ni cuba untuk mengeluarkan idea-idea baru dalam dikir barat. Nak lari daripada melodi-melodi Hindustan ke, Dandut ke, Thailand ke, gitu. Okey? Okey Encik. Okey, macam yang saya Encik katakan tadi, Encik ada juga menulis lirik lagu. Yep. Kan. Okey, jadi apa aspek-aspek yang Cik titik beratkan dalam penciptaan lagu dikir barat tu? Okey, kita ambil contoh dikir PKP Boleh? Okey. Boleh. Kita tengok sebenarnya kalau saya buat satu-satu lirik lagu, kita tengok pada situasi keadaan tu. Kita tengok lagu tu macam lagu PKP sambung lagi. Okey, lagu tu PKP sambung lagi, arahan siapa? Arahan PM kan. Maknanya kita selitkan nama PM dalam tu, selitkan larangan-larangan ataupun SOP yang ditetapkan oleh itu. Lirik-lirik ni biasanya dia orang dia bergantung kepada suasana ataupun keadaan semasa. Kalau macam lagu cinta tu, kita tengok lagu cinta tu macam mana. Kalau lagu motivasi yang jenis apa? Nasihat pada pelajar-pelajar ke, nasihat pada mak-mak rempit ke, kita tengok kepada keadaan tu. Okey, terima kasih Cik. Okey cik. Okey Cak, ada nak tanya apa-apa Cak? Okey. Kalau kita tengok dalam satu dikir barat, kita ada banyak watak lah. Banyak pemain lah. Dalam satu organisasi tu mesti ada tok joro, ada tukang karut, ada awak-awak kan. Ada orang main gendang ke apa tu. Jadi kalau tengok dalam watak-watak tu yang paling saya rasa susah lah untuk dimainkan dalam watak tukang karut lah. Jadi pada pendapat Cik, apa kualiti yang perlu ada pada watak tukang karut tu sendiri? Okey. Nama tukang karut tu sendiri
kita dah takut dengar sebenarnya. Betul tak? Sebab tukang karut ni dia tak pakai skrip. Kalau tukang juara kita pakai skrip. Kalau tukang karut dia tak boleh pakai skrip. Kalau dia pakai skrip dia bukan tukang karut. Dia bukan tukang karut. Sebab tukang karut ni dia kena spontan. Spontan berdasarkan apa keadaan semasa pada tu. Contohnya tukang karut ni dia sedang berdikir dalam suasana majlis perkahwinan. Tukang karut dia kena mengarut mengenai hari perkahwinan tu. Dia tak boleh dah nak keluar daripada majlis tu. Itulah yang dipanggil tukang karut yang bijak. Jadi kriteria seorang tukang karut dia kena sentiasa peka dengan keadaan semasa, keadaan sekeliling dia. Lepas tu sekarang ni kita panggil tukang karut cerdik. Tukang karut bijak, bahasa yang digunakan sekarang ni. Sekarang ni berbeza. Tukang karut zaman sekarang dengan tukang karut zaman dahulu, perkataan tu amat berbeza sekarang. Sekarang ni tukang karut yang keluar daripada universiti menjadi tukang karut. Tengok Isai Fazli Syam. Dia adik pada saya dalam Dikir Barat. Isai Fazli Syam ni. Dia adik kepada saya dalam Dikir Barat. Masa dia dalam UiTM dulu, dia ni dia masuk pertandingan Dikir Barat kebangsaan 2010 saya tak ingat. Dia keluar, dia orang universiti. Bahasa yang digunakan tu dalam Dikir Barat dia tu memang kita dengar, memang amat berbeza lah dengan tukang karut zaman dulu. Kalau tukang karut zaman dulu dia hanya kata-kata dia ataupun ayat-ayat yang digunakan tu pun kalau bahasa itu kita guna bahasa kampung. Jadi tukang karut sekarang ni dia guna bahasa moden lah. Kita senang kata bahasa tu bahasa moden. Lepas tu tapi dia orang still tak lari dengan rima pantun tu. Yang orang kata yang samakan yang dulu dengan sekarang ni, dia tetap jaga dia punya rima pantun dalam mengarut. Itu yang dikatakan beza antara tukang karut zaman dulu dengan tukang karut zaman sekarang. Beza dari segi bahasa yang digunakan dan juga dari segi melodi pun. Tukang karut ni dia kena ada melodi dia. Sebab tukang karut ni kalau boleh lah dia nak yang orang yang juga boleh menyanyi. Sebab selain daripada tukang juara, tukang karut pun dia kena ada melodi yang untuk dia nak tarik dia punya kerap, dia punya penonton. Jadi itu kriteria yang patut ada kepada seorang tukang karut. Sebenarnya saya ni bukan tukang karut, saya tukang juara, saya tukang juara dan juga penyanyi. Jadi bolehlah sikit-sikit saya bagi kriteria seorang tukang karut. Okey, lagi? Okey Cik. Okey, Farah nak tanya ke? Silakan dulu. Okey, bagi saya lah, bagi kita semua, Dikir Barat ni memang mendapat tempat lah di hati masyarakat, terutamanya rakyat Kelantan. Dan saya nak tanya lah bagaimana kedudukan Dikir Barat ni bagi masyarakat bukan Kelantan pada pandangan Cik lah, sepanjang Cik buat persembahan ke apa,
kongsikan Dikir Barat ni? Okey, banyak saya terlibat dari Dikir Barat ni. Saya pernah pergi keluar daripada Malaysia. Saya pernah buat show di Suntec City, Singapura selama 1 minggu. Saya pernah ke Brunei juga selama 1 minggu. Saya pernah ke Bangkok juga selama 1 minggu. Jadi biasalah orang macam kita dengar lagu Korea kan. Kita tak faham apa pun dia cakap, tapi kita punya dia punya melodi tu kita rasa macam okey, boleh. Maknanya boleh diterima. Jadi samalah macam kita di Barat dekat, saya pergi dekat Singapura, saya pergi dekat Brunei. Dia boleh terima lah. Cuma macam tidaklah sangat jadi macam minat yang sangat-sangat macam kita dengan lagu Korea ke, dengan lagu apa ke, dengan lagu Indonesia tu. Itulah. Tapi okay, saya nak bagi pandangan saya mengenai Kelantan dengan luar pada Kelantan. Contohnya Terengganu kita tak payah ambil. Contohnya Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang kan. Saya tengok ada yang minat, tapi yang minat tu pun mungkin dia orang asal Kelantan. Kalau yang pure KL, yang pure Selangor, rasanya kurang sikit. Penerimaan tu kurang sikit. Sebab kebanyakannya lagu-lagu Dikir Barat ni hanya orang Kelantan saja yang betul-betul, orang yang berjiwa Kelantan saja yang betul-betul boleh rasa lagu Dikir Barat. Kalau yang bukan Kelantan, rasa dia orang dengar gitu je lah. Layan gitu je lah. Okey, baik Cik, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Baru-baru ni kita pernah dengar kisah viral ADMZ. Cik kenal ADMZ tu? Okey, pendapat ya? Okey, ADMZ. Okey, pada pendapat Encik, macam mana cara untuk kita terapkan minat pada usia seawal ADMZ tu? Kalau kita tengok ADMZ tu dia pandai dikir kan, disebabkan oleh ayah dia ke apa? Ayah dia tukang karut kan? Ayah dia tukang juara. Oh, tukang juara. Tu disebabkan oleh faktor keturunan. Kalau kanak-kanak biasa yang tiada latar belakang Dikir Barat, pada pendapat Cik macam mana kita nak terapkan minat dalam diri kanak-kanak ni? Bagi saya minat tu kita tak boleh nak paksa. Sebenarnya kita tak boleh nak paksa minat. Cumanya kata sebagai anak jati Kelantan, walau macam mana pun dia tak boleh lari daripada Dikir Barat. Jadi kita nak tarik minat kalau yang bukan daripada keluarga seni Dikir Barat ni, kalau yang bukan daripada tu, kita nak tarik dia. Rasanya sekarang ni kita kena tarik melalui lagu-lagu. Okey, pernah dengar lagu Guano Demo Pre? Lagu yang viral tu. Latest punya tu, Guano Pre, skala merah tu ke? Guano Demo Pre tu. Yang press diri rap tu. Okey, lagu tu 1 bulan 1 hari 1 juta view. Lagu tu 1 bulan 1 hari 1 juta view. Okey, kita nak tarik lagu ni saya rasa dia boleh tarik peminat-peminat yang kecil untuk mendengar lagu-lagu Dikir Barat. Sebabnya saya pergi ke mana-mana saja saya
mesti dengar kanak-kanak ataupun budak-budak kecil nyanyikan lagu tu. Guano pereh, kalau bereh, mesti saya dengar lagu tu. Satu lagu ni kita boleh buat tarikan kepada peminat-peminat kecil. Sebenarnya untuk nak tarik peminat-peminat kecil, kita kena pendekar tu sendiri kena mainkan peranan buat lagu-lagu yang macam gini. Lagu-lagu untuk kanak-kanak ataupun budak-budak kecil boleh terima. Kalau nak tarik budak-budak kecil dengan lagu cinta, mana boleh? Okay. Dia kena tarik budak-budak kecil dengan lagu macam Guano pereh, kalau bereh. Lagu-lagu gini boleh beri tarikan kepada budak-budak kecil. Bagi pendapat saya. Okey. Okay Cik, hari tu saya ada beberapa hari, semalam ke, saya ada mengikuti media sosial Facebook, page Poigasi tu. Dia ada share tentang luahan penggiat seni lah. Ya. Okay, jadi pada pendapat Cik, macam mana generasi anak muda sekarang ni dengan DK Barat yang menyebabkan Cik adanya sesi luahan daripada penggiat-penggiat seni seperti Poigasi, Kim Rinting Mas, Amy Sukmasari dan juga Encik sendirilah. Okey, sebenarnya idea asal tu datang daripada saya. Idea asal untuk buat luahan tu datang daripada saya sebab saya sebenarnya sejak timbul YouTube dan sejak tumbuhnya YouTuber baru. Jadi kebanyakan YouTuber yang baru nak up ni, dia orang suka download kita orang punya video, lepas tu dia orang upload dekat YouTube dia orang pula. Jadi itu bagi saya memang tak adil lah. Karya kita tapi kau yang ambil, kau upload dalam kau punya channel. Jadi kawan-kawan kan tak view lah dekat aku punya channel. Mesti kawan-kawan kau view dekat kau punya channel. Jadi dari situ kita punya view jadi kurang. Sedangkan kita macam saya, Poigasi, Meritimah, kata cari pendapatan melalui YouTube. Sekarang ni kebanyakan penyanyi-penyanyi DK cari pendapatan, cari income melalui YouTube. Kalau nak harap show memang tak ada sekarang ni. Penyanyi-penyanyi DK memang tersadai sekarang ni. Jadi YouTube tempat kita berkarya. Kita buat lagu, mesti kita shoot, kita masuk studio, kita habis bahagian studio, kita shoot, kita shooting apa semua, kita upload dekat kita punya channel untuk kita nak jana sedikit pendapatan untuk kita. Jadi selang 2-3 hari ada YouTuber lain senang-senang je download. Senang-senang je download. Kalau dia orang download, lepas tu letak dekat page ataupun Facebook ataupun letak dekat YouTube dia letak link asal yang kita punya, tak apa. Ini dia orang download full, dia tak letak link apa pun, letak dalam dia punya platform. Tak kira lah FB ke, page ke, YouTube ke. Lepas tu kita punya channel jadi orang tak ada view. View jadi kurang. Jadi masalah lah sebenarnya. Itu yang timbul idea saya buat luahan macam tu. Sebenarnya ramai lagi ni. Saya ada Pade Turbo, saya ada Jemi Tamlian, saya ada Wadi Tok Dalang untuk dalam segmen luahan tu. Jadi dia orang tak dapat nak komit dengan saya punya cadangan tu. Jadi hanya 4 tu sajalah saya sempat upload. Jadi rasanya memang tak adil lah kalau
kalau YouTuber ataupun pemilik admin ni dia download suka hati tanpa minta keizinan kita. Kita buat satu-satu lagu, satu video tu, kalau saya tak apa, saya ada studio saya sendiri macam Poyi Garsi, macam Hitima. Dia masuk studio, bahagian studio paling mana 600 ke atas dia orang kena habis. Lepas tu nak bayar kameraman lagi, nak bayar editing lagi. Jadi dia orang ambil duit dia orang keluar lah. Maknanya dia nak dapat income lepas pada dia nak dapat kembali dia punya pelaburan tu, dia letak dalam channel untuk nak dapat balik dia punya pelaburan tu. Jadi senang-senang je orang lain upload, upload dalam platform. Okey. Cik. Okey. Okey, Cik. Lagi? Okey, Mr. Cik. Farah. Cik. Kalau kita tengok lah. Okay, Cik, saya ada satu lagi soalan. Saya ada dengar satu dikir barat Encik iaitu Acap. Okey, saya ada dengar satu dikir barat Cik yang Cik Siti Wan Kembang Kembang tu. Okey, saya nak tanya penceritaan di sebalik lagu tu dan macam mana Cik boleh timbulnya idea untuk buat lagu dikir barat tu? Okey, lagu Hikayat Cik Siti Wan Kembang tu sebenarnya nyanyian asal adalah nyanyian Arwah Megat Nordin. Nyanyian asal dia, tapi saya cover balik lagu tu. Saya cover balik lagu yang saya cover tak ada dalam channel saya, cuma yang ada dalam channel saya yang asal nyanyian Arwah Megat Nordin. Okey, mengikut penceritaan asal, sebab saya pernah bertanyakan kepada pencipta asal lagu tu. Okey, jadi pencipta asal lagu tu dah tak ada sebenarnya. Cumanya anak dia yang respon saya punya video tu. Jadi saya tanya kepada anak dia tu, apakah sebenar cerita dalam lagu Cik Siti Wan Kembang tu. Sebenarnya pencipta asal tu pun dia hanya ambil daripada sumber-sumber yang kata yang boleh dipercayai untuk dia masukkan dalam lirik lagu Cik Siti Wan Kembang tu. Tapi rasanya betul lah, dalam lirik tu Cik Siti Wan Kembang ni kata seorang raja perempuan negeri Kelantan zaman dahulu kan. Dia ni cantik, berani. Itu sifat-sifat yang ada pada Cik Siti Wan Kembang. Rasanya dalam lirik lagu Hikayat Cik Siti Wan Kembang tu adalah betul lah apa yang ditulis oleh penulis lirik tu. Okey. Okey. Cik. Ashraf ada nak tanya. Okey, ada lagi? Kalau tengok dalam karya-karya Encik, nyanyian Encik dia ada perasan satu lagu ni iaitu Amboran DK. Jadi tu lagu Encik buat. Okey, lagu Amboran DK ni lagu tu saya cover. Cover juga. Cover. Sebenarnya Amboran DK ni lagu nyanyian arwah Mak Yeh. Lagu lama dan saya kata saya perbaharui balik lagu tu. Versi saya. Dalam lagu tu kita menceritakan kita orang DK kan, maklumlah orang DK ni banyak yang pandang terung pada pendidik ni sebenarnya. Sebab kita pendidik, kita melompat apa semua. Jadi bagi setengah orang tu dia tengok pendidik ni macam nak jual diri, jual maruah, loncat situ loncat sini kan. Jadi
kita pendikir, kita ada cara kita. Jangan samakan semua pendikir macam tu. Setiap pendikir dia ada dia punya target, dia ada dia punya cara untuk menyampaikan apa yang ada dalam lagu dia. Macam lagu-lagu Arwah Megat Nordin, dia ada banyak lagu nasihat, lagu-lagu motivasi, macam contoh lagu Arwah Cikgu Naim. Lagu dia memang sebut pasal binatang. Kalau pernah dengar lagu Arwah Cikgu Naim, lagu dia semua sebut pasal binatang. Tapi di belakang binatang tu dia ada selit perkataan-perkataan pun makna-makna dalam lagu tu, dalam perkataan lagu dia. Jadi dalam lagu Abang Redike tu gitulah. Cara kita berfikir lagu ni. Lepas dia tengok orang DK, dia tengok dia pandang serong orang DK. Sebenarnya bukan semua orang DK macam tu. Cara kita berdikir, kita berdikir sama juga macam kita berdakwah. Cuma cara kita berbeza. Kita bagi nasihat dekat orang dengan cara berdikir. Orang berdakwah, dia nasihat orang dengan cara dia berdakwah. Kita berdikir, kita nasihat orang dengan cara kita berdikir. Jadi terpulang kepada si penerima lah. Mana yang dia orang boleh terima. Gitulah. Ada yang sampai hina pendikir. Memanglah berdikir ni kita kata sekadar hobi, sekadar minat. Tapi jangan terkejut, berdikir boleh dapat income lebih daripada soal kerjaan. Betul tak? Sebab Megat Nordin dia pernah dapat 30,000 satu show. Arwah Megat Nordin dia pernah dapat 30,000 satu show di England, di London. Satu lagu dia pernah dapat 30,000. Itu cara orang berdikir. Okey, baik Cik. Terima kasih. Saya kira ni untuk soalan terakhir lah bagi pihak kami. Di kesempatan ini kami ingin memohon Cik lah untuk memberikan nasihat ataupun pesanan kepada generasi muda dan juga pelapis-pelapis DK Barat, golongan yang akan perjuangkan dan mengekalkan DK Barat di negara kita ni lah. Okey, sebelum bagi nasihat ni, saya nak cerita sikit mengenai tadi saya tak cerita latar belakang saya dalam DK Barat. Okay. Sebelum saya bagi nasihat, saya cerita sikit latar belakang saya mengenai dalam sepanjang pelibatan saya dalam DK Barat. Okey, saya terlibat dalam DK Barat sejak tahun 1996. Okey, saya ni seorang yang suka belajar. Daripada zero saya nak pergi ke hero. Jadi saya banyak masuk pertandingan DK. Saya start masuk pertandingan DK tahun 2005. Saya masuk pertandingan DK. Kalau dulu kita ada banyak pertandingan DK. Kebangsaan ada, peringkat negeri ada, peringkat daerah ada, peringkat jajahan ada. Pertandingan nyanyian pun semua saya masuk. Jadi sepanjang pelibatan saya dalam dunia DK Barat ni, saya telah pun mengecapi orang kata rezeki saya dalam DK Barat. Saya dapat tukang juara terbaik kebangsaan 2008. Yang live TV 1 tu. Lepas tu peringkat negeri saya dapat 3 tahun berturut-turut tukang juara terbaik pertandingan DK Barat keputeraan atau tempatan. Saya dapat saya Johan dan juga saya dapat tukang juara terbaik 3 tahun berturut-turut. Lepas tu kenangan manis saya dalam DK Barat ni, saya bersama dengan kumpulan saya membuat Malaysia Book of Record.
Masa ingat tak masa saya cerita saya pergi Singapura, saya berdikir dekat Singapura, saya balik melalui saya naik kereta api daripada Tanjung Pagar sampai ke Tumpat selama 14 jam tanpa henti kami berdikir barat. Di situ saya buat Malaysia Book of Record. Okey, kalau tak percaya pergi ke Google cari DK Barat 14 jam tanpa henti atas kereta api. Di situ saya ada. Di situ saya ada. Okey, dan juga saya ni sebenarnya selain daripada DK Barat, saya suka masuk pertandingan nyanyian. Saya ni adalah pemenang persembahan terbaik pertandingan lagu-lagu P.Ramlee kebangsaan. Okey, sekejap. Okey, ini trofi saya dapat. Persembahan terbaik pertandingan lagu-lagu P.Ramlee kebangsaan 2008. Saya suka masuk pertandingan. Lagu P.Ramlee pun saya masuk. Ini peringkat kebangsaan ni, bukan peringkat negeri. Peringkat negeri saya Johan. Saya dah Johan. Jadi saya mewakili zon timur ke peringkat kebangsaan dia buat di negeri Sarawak. Jadi dekat sana tu saya dapat tempat keempat dan saya dapat persembahan terbaik. Kalau koleksi piala-piala tu banyaklah dekat rumah. Okey, sebelum saya mengakhiri, saya nak nasihat kepada, ini bukan nasihat, ini orang kata pandangan dan juga sedikit nasihat kepada generasi pelapis yang akan datang dalam DK Barat. Sebenarnya DK Barat ni kalau jiwa kita tu betul-betul pure DK Barat, kita pergi mana pun kita akan dengar lagu DK Barat. Jadi untuk generasi akan datang ni, cuba kekalkan budaya yang asal DK Barat. Contohnya kita jangan cuba nak orang kata nak buat lagu-lagu DK Barat tu jadi terlebih moden. Jangan sampai macam tu. Sekarang ni pun dah ada timbul DK Barat rap lah, macam-macam ada yang rap lah, yang apa lagi. Banyak lagi lah. Music pun dah nak jadi macam dangdut pun ada, kita nak tiru reggae pun ada DK Barat sekarang ni. Jadi tidak menjadi kesalahan. Cumanya kalau boleh kita kekalkan identiti DK Barat tu sendiri. Jangan tinggal gong, jangan tinggal gendang, jangan tinggal canang, jangan tinggal rebana ibu, rebana anak. Kalau boleh kita kena kekalkan benda-benda yang asli DK Barat. Nak masukkan muzik boleh, tak ada masalah. Saya sendiri pun saya buat lagu pun kebanyakan sekarang ni pun ada muzik tu, tapi kita cuba masukkan elemen-elemen yang asal lagu-lagu DK Barat tu. Muzik asal DK Barat tu. Gitulah. Dan kepada pencipta lirik dan juga pencipta lagu yang baru dari DK Barat ni, kalau boleh cari lirik yang orang kata yang boleh beri faedah kepada pendengar. Yang pendengar boleh terima dan sampai kepada pendengar tu. Jangan buat lirik yang entah apa-apa. Okey. Rasanya cukup dah tu. Okey, terima kasih Cik. Sebagai penutup untuk malam ni, Andi permintaan dari kawan-kawan saya lah. Dia nak dengar Cik nyanyikan lagu sikit. Fikir ke ikut lagu Cik tak Cik ke sendiri ke? Sebab lagu
Pernah dengar ke Dok ni lagu Segangi tu? Pernah. Pernah dengar? Okey. Pernah. Okey. Bangun tidur. Okey, macam mana rasa lirik dia tu? Okey, saya nak tanya. Lirik dia tu memang untuk jiwa seni lah. Macam Ya. mana dia cerita dia dah lama tak melibatkan diri, tapi bila dia dah ada peluang untuk berdikir barat tu dia macam okey segang ni. Gitulah sebenarnya. Macam ada roh lah benda tu, ada roh. Roh sebagai seorang pendikir tu, bila dia tak berdikir lama. Betul. Dia dikir ni sebenarnya dia macam kalau pernah dengar Mak Yong ataupun main puteri. Main teri. Dia gitulah. Kalau kita lama untuk berdikir, jadi rasa di ni kalau kita lama tak dikir, lepas tu tiba-tiba kita dengar gendang dikir barat, kita rasa diri bulu roma. Gitulah. Sebab jiwa dikir tu sudah orang kata duduk dalil. Dalil lagu Segang itu itulah saya cuba sampaikan dengan cara tu. Sebab lirik dia lama tak turun ke bahasa. Maksudnya kita tidak pergi ke bahasa dikir tu. Berasa nak segangin. Sekok sebok. Sekok sebok ni. Sekok sebok ni risa. Boleh hajat dah malam ni. Maknanya apabila kita dengar bunyi gong gendang tu, maknanya sekok sebok kita selama ni boleh hajat dah lah untuk malam ni. Lepas tu ada lagi bunyi tabuh. Bunyi orang bunyi sedang palu gendang tu. Bunyi tabuh tu kita berasa gedebak. Jadi bikah bangun nak menyanyi. Bikah bangun nak menyanyi. Bukan kata tak khabar. Moga jiwa hamba orang seni. Okey, nak dengar lagu Segang lagi. Okey, kita nyanyi. Okey, kita nyanyi lagu Segang lagi dia. Lama tak turun ke basah, rasa nak segar angin, sekok sebok risau, boleh haja ada malam ni. Hey. Okey. Okey, Cik. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis untuk malam ni. Okey, ada lagi nak tanya soalan kawan-kawan? Okey, tak ada. Saya kira itu sahaja soalan yang dapat kami tanya pada sesi dialog kali ini. Okay. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Encik kerana sudi berkongsi ilmu dan maklumat. Okay, diharapkan agar budaya lagu rakyat ni khususnya dikir barat mendapat tempat di hati peminat tanah air. Okey, tapi sebelum tu kita nak buat sesi penggambaran dulu. Senyum, Acap buka kamera. Ashraf. Okey, senyum. 1, 2. Okey, dah. Okey, jadi minta maaf kalau ada tersilap, terkurang mana-mana sepanjang sesi dialog ni berlangsung. Itu sahajalah. Okey, saya pun sama. Kali ni. Okey, saya pun sama. Kalau ada terlebih terkurang tu, saya minta maaf dah. Okey, Cik. Terima kasih. Ada soalan cepat. Terima kasih banyak-banyak, Encik. Studio Cik kat mana? Saya buat home studio dekat dekat dengan JKKN Kota Baru ni. Oh. Dia buka sehari ke macam mana, Cik?
Buka setiap hari ke macam mana studio tu? Setiap hari. Dekat dengan Taman Tukar Anis. Dekat dengan Taman Tukar Anis. Dekat je lah. Okay. Okay. Okay then. Okay, bye. Okay, Okay, Cik. Terima kasih. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.